dan nak pergi ke fit medik, saya kena cepat sikit. Baik, sekarang kita masuk kepada kitab kita yang kedua, Talbis Iblis. Baik, bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi. Saya tak tahu tuan-tuan ada kitab atau tidak ada kitab, tapi saya dipahamkan ada kitab terjemahan yang agak bolehlah bagus oleh Syed Ahmad Semaid. Ya, tuan-tuan boleh beli dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan tak payah pakai ini, ini bahasa Arab, ya, supaya tuan-tuan dapat mencatat poin dengan lebih baik. Baik, faslun. Antara talbis iblis, tipu daya iblis ke atas orang awam, yang ke berapa saya tak ingat dah. Ke berapa agaknya? Siapa ada catat? Yang keseterusnya ini adalah an yakuna li ahdihim nasabun ma'ruf fayaghtarra bi nasabihi fayaqulu ana min auladi Abi Bakar wa hadha yaqul ana min auladi Ali wa hadha yaqul ana syarifun min auladil Hasan wal Husain aw yaqul ana qaribun nasab min fulanil alim aw min fulani zahid wa haula'i yabnuna amrahum ala amrain. Baik, tuan-tuan ingat betul ini bukan saya cakap dan bukan ada nak cuba mengkanon sesiapa bukan ada nak mengkanon sesiapa, nak mengenakan sesiapa. Saya betul-betul baca, buka, ada kat depan mata, kita baca. Sekejap saya tengok satu lagi dalil. Baik, dia kata dekat sini ada orang yang ada keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Orang awam ada keturunan yang baik. Lalu dia pun tertipu dengan keturunan dia. Ditipu oleh syaitan oleh kerana keturunannya baik. Apa keturunan dia? Dia kata aku ni daripada keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Oh, itu dia. Dia pun heboh dengan nama dia semua ada As-Siddiq, As-Siddiq. Padahal Abu Bakar seorang je As-Siddiq. Ya, keturunan dia belum tahu lagi, kan? Abu Bakar yang Nabi berikan gelaran As-Siddiq. Ataupun dia kata aku ni adalah keturunan Ali karramallahu wajhah ataupun radhiyallahu taala an. Ya, maka ada orang seumpama ini, ya, yang menggelarkan diri mereka dengan pelbagai gelaran dan seumpamanya. Ataupun ada yang mengata aku ni adalah keturunan mulia daripada keturunan Al-Hasan atau keturunan Al-Husain. Ataupun dia berkata aku ni hampir nasab keturunan aku dengan seorang alim ini, si fulan alim ini, zahid ini, ataupun seorang yang wali ini, itu dan ini, ya. Sedangkan mereka ini membina pendapat mereka di atas dua perkara. Yang pertama, mereka sebenarnya nak beritahu mereka adalah min ahabbi insanan, man ahabbat insan ahabba auladahu wa ahlah. Mereka nak beritahu bahawa mereka adalah manusia yang terpilih, yang dicintai, ya, kerana keturunan mereka. Allah pilih mereka untuk berada di dalam susu galuh keturunan ini. So mereka ni terpilih. Yang kedua, mereka duk menganggap keturunan mereka yang hebat ke atas-atas ni boleh memberi anna haula lahum syafa'ah wa ahaqqu man syafa'u fihim ahlahum wa auladahum. Dia kata orang-orang ulama-ulama ataupun sahabat-sahabat yang merupakan aku keturunan dia ni, mereka ni ke akhirat akan ada syafaat mereka boleh buat. Mereka akan boleh bagi syafaat dengan izin Allah. Ya, maka pastilah mereka akan pilih ahli keturunan keluarga mereka dulu. Kita orang lah dulu. Kau siapa? Keturunan apa? Hang lipo ya, kan? Aku keturunan Abu Bakar, mestilah Abu Bakar pilih aku, tak pilih kau, kan? Contohnya lah. So jadi ini akan menyebabkan dia tertipu sebenarnya, kata Imam Ibnul Jauzi. Dia kata apa? Wakilal amraini ghalat. Kedua-dua anggapan mereka ni sebenarnya salah dan tertipulah mereka. Dia kata ammal mahabbah falaisat mahabbatullah azza wajal ka mahabbatal adamiyyin wa inma yuhibbu man ata'ahu fa inna ahlal kitab min auladi Yaqub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah mestilah dengan individu tu sendiri.
Dia bukan keturunan dia yang akan boleh membawa dia kepada kecintaan kepada Allah, tapi dan juga kecintaan kepada Nabi. Tapi dia sendiri, individu tu sendiri, siapa yang mentaati Allah, mentaati apa yang Rasul ajarkan, maka dia akan mendapat keselamatan. Kemudian dia kata lagi, fa inna ahlal kitab min auladi Yaqub. Kau tahu tak, dia kata ahli kitab Yahudi, Nasrani, Yahudi contohnya, mereka ni semua adalah keturunan Nabi Yaqub. Macam mereka ni keturunan Nabi Yaqub. Baik ke mereka ni? Tak semuanya baik, dan kebanyakannya mereka tak baik. Nampak? Lam yantafi'u bi abaihim. Mereka semua tak ada dapat apa-apa manfaat pun daripada bapa-bapa, nenek moyang mereka. Walau kanat mahabbatul ab tasri lasarrat ila al-ba'd aidha. Wa amma syafa'ah, adapun syafaat, dia kata faqad qala Allah telah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak akan mendapat syafaat kecuali siapa yang Allah redha. Maknanya pada dapat syafaat itu adalah ciri dia mesti cari cara Allah redha. Allah redha ada ciri-ciri dia, mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati Allah ada dalam Al-Quran, apa-apa wajib dan haram, yang kena jauh-jauh, yang kena ambil. Mentaati Rasulullah macam mana? Tahu sunnah dia. Sunnah Nabi ada apa? Ada tiga kan, iaitulah apa nama tu, qaulan, fi'lan wa taqriran. Yang pertama percakapan, perintah yang daripada verbal commandment, ataupun arahan bercakap. Yang kedua punya sunnah yang Nabi buat, Nabi tak cakap, Nabi buat. Yang ketiga yang ada juga yang Nabi cakap dan Nabi buat, ini the highest. Yang kedua yang Nabi cakap saja, tak ada pernah dengar nampak Nabi buat contohnya. Yang ketiga yang Nabi buat saja, Nabi tak pernah pun didengari bercakap suruh. Yang ke bawah sekali adalah yang Nabi approve, takrir, endorse. Nabi tak endorse dengan cakap mungkin. Kalau Nabi cakap sebagai endorse, dia dah naik pangkat jadi hadis ataupun sunnah cakap, verbal, qaulan. Tapi yang paling bawah namanya takrir. Sahabat makan dhab, Nabi senyap. Nabi di offer, tak apa, terima kasih. Tapi Nabi tak kata, apa makan dhab ni? Tak, Nabi tak suruh, Nabi tak marah, Nabi tak mau makan, tapi Nabi tak kata apa. Itu takrir. Daripada tiga-tiga ni, nak dapat redha Allah, nak ambil yang mana satu, tuan-tuan? Nak dapat redha Allah, tuan-tuan, nak ambil yang mana satu? Ambil semualah kan. Yalah, daripada semua tu mana yang paling utama? Yang paling utama, para ulama menyebut, bila bercanggahnya hadis yang Nabi cakap dan Nabi buat, utamakan yang Nabi cakap. Sebab Nabi buat mungkin ada circumstances tertentu, ada keadaan tertentu yang membawa Nabi terpaksa buat. Mungkin yang keadaan kita tak sama dengan keadaan Nabi, tapi bila Nabi cakap arah satu benda, maka itu adalah yang paling tinggi sekali, sunniyati. Jadi apa sebab saya sebut ni, tuan-tuan? Begini, saya tak tahu akan jadi kontroversi atau tidak, tapi saya nak beritahu begini, tuan-tuan, banyak-banyak sunnah Nabi yang Nabi habiskan masa untuk ajar kita adalah mentauhidkan Allah, dan kemudian yakin kepada Allah dan hari akhirat, dan ajar benda yang halal itu apa, yang haram itu apa, dan itulah yang Nabi beritahu dalam kebanyakan hidup, supaya bila kita tahu alal haram, kita akan dapat akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, inilah dia inti kandungan keutamaan. Yang lain-lain ada pula tambahan-tambahan, benda-benda sunat, solat-solat sunat, zikir-zikir sunat, selawat-selawat sunat, majlis-majlis yang sunat, ini tambahan. Di sebalik tambahan ada yang tak sunat pun, yustahab, digalakkan, disukai saja, tak sampai tahap sunat pun. Baik tuan-tuan, saya pergi tuan-tuan, hari ini ramai orang tanya saya tentang majlis qasidah, majlis selawat. Saya kata, masuk tak tadi dalam bab yang saya settle? Inti utama hukum-hukum hakam, akhlak dan sebagainya. Bawah sikit adalah majlis benda-benda sunat. Benda-benda sunat. Yang kita belajar hari ni apa? Sunat ke apa?
Ini tak sunat, ni fardu ain tuan-tuan. Kita belajar fardu ain ni. Ini fardu sebab ini kita mengajar benda-benda yang halal dan haram, dan sah dan batal, Dia ada hadis-hadis verbal daripada Nabi. Bawah lagi apa? Bawah majlis-majlis zikir zikir dan selawat adalah majlis-majlis puji-pujian, dendang-dendangan, nasyid-nasyidan, kasidah-kasidahan, semua sekali. Maka kalau tuan-tuan buat semua sepakat, maka tuan-tuan buatlah kasidah, tuan-tuan buat, tak ada masalah. Tapi kalau yang ini saja kita kuat, tuan-tuan, yang bawah-bawah ni yang kita hebat, tapi yang atas-atas semua kita longgar, kita sedang tertipu tuan-tuan dengan sunnah Nabi. Kita sedang berada dalam tipu daya iblis. Itu saja. Jadi kita tak nak condemn sesiapa, kita nak puji semua orang bagus, kita nak improvekan kita punya keterlibatan sebenarnya. Baik, kita tak bincang detail lain kali, Kita masuk dulu topik kita. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam surah Hud pula ayat ke-46, walamma arada Nuh hamala ibnihi fis safinah qila lahu. Tengok Nabi Nuh, anak dia tu hebat tak keturunan dia? Tuan-tuan nak tak jadi anak Nabi Nuh? Pengin tak agaknya jadi, saya ni keturunan Nabi Nuh. Tapi rupa-rupanya Nabi Nuh pernah di zaman dia mengajak anaknya masuk dalam sampan kapal besar. Anak dia jawab apa? Disebut oleh Allah dalam Quran. Allah kata dia tak nak naik. Bila dia tak nak naik, Allah kata apa? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan daripada ahli keluarga kamu. Nampak? Jadi bila kita ni keturunan orang hebat, tapi kita tak macam perbuatan yang Allah dan Rasulnya redha, kita sebenarnya telah terputus daripada menjadi ahli keluarga hebat itu. Dan Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, la aghni anki minallahi syai'a, dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah menasihatkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, aku tak boleh bagi apa-apa kepada aku dekat depan Allah nanti, aku tak boleh bagi apa-apa benefit pada kamu pun. Maknanya kecuali dengan izin Allah lah. Maknanya keturunan semata-mata tak ada apa-apa faedah yang besar. Ada faedah mungkin, tapi faedahnya ada kala orang yang ada keturunan yang bagus ditipu oleh syaitan kerana keturunannya. Ini nak sebutnya talbis iblis. Baik, habis nombor 1 pada hari ini punya. Talbis iblis yang kedua pada hari ini adalah wa faslun ayya'tamida ahaduhum ala khullatin khair wala yubali bima fa'ala ba'daha. Ada orang dia menggabungkan diri dia dalam jamaah yang bagus, dalam jamaah yang bagus. Ada orang dia masuk jamaah tabligh, ada orang dia masuk jamaah PAS, ada orang dia masuk jamaah Abim, Ikram, Haluan, Isma, apa lagi? Habib, Habaib, Qasidah, Tarikat, apa lagi? Salafi, Wahabi, apa lagi? Syafi'i, tak apa-apa lagi lah. Tak kira lah tuan-tuan, Naqsyabandi, apa-apalah. Dia masuk dia ingat, ni aku dengan orang baik lah ni, dengan orang baik. Apa dia? Ibnu Jauzi kata apa? Dia masuk tapi lepas tu dia bukan herau pun, dia nak buat benda baik. Dia tak buat benda baik pun. Contoh dekat sini dia kata, faminhum may yaqul. Dengar betul, bukan saya sebut Ibnu Jauzi kata, ana min ahli sunnah. Aku ni ahli sunnah wal jamaah. Wa ahlu sunnah alal khair. Aku ni ahli sunnah dalam buat benda kebajikan. Thumma la yatahasha anil ma'asi. Tapi tak menjauhkan diri dia daripada maksiat. Maksiat, antara maksiat adalah apa? Adalah bercakap kotor, memfitnah orang, memaki hamun tanpa ada belas kasihan. Sedangkan Umar Al-Khattab mengajar kita dari pendidikan baginda Rasulullah, la tadhunnunna bi kalimatin min akhika musliman su'a, akhi mu'minan su'a. Jangan kamu sangka dengar satu kalimat daripada orang Islam, orang mukmin, kamu terus anggap kamu terus mentakwilkan dia buruk. Kalau selagi mana kamu boleh dapat pentakwilan baik apa yang dia cakap tu. Kamu mengatakan kamu ahli sunnah, kamu mengatakan kamu ahli orang baik, tapi dia menganggap lidah dia tak jaga, ngutuk sebagainya. Maka macam mana? Maksiat buat, contohnya maksiat buat,
Solat tak berapa nak jaga. Jaga solat waktu dalam majlis sahaja. Zikir menangis-nangis waktu dalam majlis sahaja. Jadi macam mana? Ni masalah ya. Kemudian dia kata lagi kat sini, okey, habis poin tu. Saya pergi dengan cepat. Yang seterusnya, wa minal awam man ya'tamidu ala nafilatin wa yudai' fara'id, mengutamakan amalan sunat tapi melalaikan, tak mengambil berat amalan fardu. Ini pun biasa ya, kita banyak pergi umrah sunat, solat tak apa nak jaga waktu umrah saja ya. Contohnya dekat sini lagi dia kata, datang masjid sebelum azan bagus tetapi bila solat mendahului imam. Datang solat dengan imam tapi imam belum sujud, dia dah sujud dah. Sebab itu para ulama bincang, kalau kita jadi makmum, bilakah waktu paling bagus untuk kita turun masa imam sujud? Bila? Fa idza sajada fasjud, apabila imam sujud, telah sujud, kamu sujud. Hari ini macam ni tau, imam dengan kita, imam ke depan, Allahu Akbar, imam tengah bergerak ni, kita pun Allah bergerak, betul tak? Yang ini tak berapa sempurna, kata sebahagian besar ulama. Sebab apa? Dia tak menepati hadis tadi tu. Hadis tadi kata apa? Apabila sajadal imam, apabila imam sujud, telah sujud. Maksudnya imam, kan kita bincang dalam sebelum ni kan, Bidatul Mujtahid kan, sujud itu apakah yang dinamakan sujud? Bermulanya nak sujud atau dah sujud? Di peringkat permulaan sujud ke, iaitulah Allahu Akbar, ni sujud ni, dia nak sujud tapi dia tengah bergerak, sujud tak tu? Ada ulama mungkin kata sujud. Tengah-tengah ni sujud tak? Ada orang kata mungkin sujud. Dah sampai sujud tak? Confirm sujud. Nak sempurna, imam tu dah sampai bawah, Allahu Akbar, kita baru nak bergerak. Ni faham? Jadi ada orang supaya apa? Supaya betul-betul mengelakkan diri daripada tercepat daripada imam. Imam ni pula imam dah sakit macam-macam kan. Allah, dia slow je. Kita pula orang muda, Allahu Akbar, terdahulu pula. Jadi supaya tak berlaku itu, tengok imam tu dah turun habis baru. Tapi ada setengah imam tak berapa ada psychological punya planning. Sepatutnya amin. Kalau imam sebut amin, kalau makmum tercepat sebut amin, yang itu tak berat sangat. Lebih cepat daripada imam dalam bacaan, itu tidak ada banyak persoalan sangatlah. Sebab imam mungkin dia baca tahiyat dia lambat sangat, kita dah habis dah kan? Apa imam tak habis-habis kan? Tak salah tu, tak salah cuma itu verbal tak ada masalah. Cuma Fatihah je, Fatihah pun ada khilaf. Boleh baca Fatihah sebelum imam baca pun ada sebahagian, Imam Ghazali kata boleh. Tapi tak apa, kita nak cakap ni pergerakan wajib ni, kita tak boleh mendahului imam. Bangkit daripada kepala sebelum imam bangkit, ra'sal himar, Nabi kata, kepala himar. Datang masjid awal, datang surau awal, tapi kepala himar. Sebab ditipu oleh syaitan, kita tak belajar dengan baik ya. Baik, kemudian apa lagi dia kata? Ada sebahagiannya pula mendahulukan solat malam, tapi solat subuh tinggal kan? Solat zuhur pun tak berapa nak jaga cepat je. Maka fayufsidu aktsara mimma yuslih, dia banyak lagi buat salah daripada membetulkan. Dan kau boleh lihat, dia kata wa ra'aita rajulan, sebahagian lelaki, ada orang lelaki, minhum qad hafizal Quran, dia dah hafaz Quran, wa tazahada, dan kemudian jadi hidup dalam keadaan yang serba cukup sikit je tak berlebih-lebih. Thumma ahabba nafsah, tiba-tiba dia suka diri dia. Hebatnya aku ni hafal Quran, aku ni zuhud. Wa hadha min afhashil fawahish, kata Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi. Ini adalah benda yang paling buruk, iaitu merasa ujub dengan diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yang ke-1, kita dah berapa dah hari ni? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, waqad labisa iblis. Iblis juga boleh menipu kita ila khilqin kathir, banyak kumpulan minal awam, orang awam, yahduruna majalis dzikr, mereka menghadiri majlis zikir,
Majlis zikir ada beberapa kategori. Yang pertama, majlis zikir yang mengajar halal haram. Ini dia majlis kita ni. Yang kedua, majlis zikir yang membaca zikir dengan lafaz Allah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu semua. Baca serentak ke, baza-baza ke, tak kira lah. Ya. Ada majlis zikir yang seterusnya, iaitulah kita tu dua lah majlis zikirnya. Ya. Maka dia hadir majlis zikir wa yabkun, dan mereka juga menangis dalam majlis zikir. Ya, zannan minhum annal maqsud al-hudur al-buka. Ada sebahagian orang kita ditipu oleh iblis. Iblis kata, engkau nak baik kau datanglah majlis-majlis begini, menangislah sekali. Kalau tak boleh menangis, buat-buatlah menangis. Kalau tak boleh fana menari-nari, kamu menarilah, contohnya, kan? Maka syaitan tipu dia. Maka dia balik rumah, hoi puas hati hari ini dalam majlis zikir aku nangis. Puas hati. Dan zikir tadi 1000 kali, 20,000 kali, puas hati. Sedangkan li'annahum yasma'una fadlal. Kenapa mereka datang tu? Kerana mereka dengar kehebatan fadlal hudur, keutamaan kalau hadir majlis-majlis macam gini. Walau alimu, padahal mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, annal maksud sebenar hadir majlis ilmu bukan pada majlis itu semata-mata, tapi innama huwal amal, adalah beramal ketika bukan berada dalam majlis. Faham? Majlis kita hari ni, tuan-tuan hadir ni bagus dah, tapi jangan pula mendabik dada balik ni. Oh, hari ni hari Sabtu, tadi subuh solat berjemaah, kemudian solat duha, kemudian terus datang surau Mutiara Gombak, datang tak tidur dengan kuliah. Masya Allah, 2 kitab habis lah. Ya Allah, hebat betul, kan? Lepas tu habis lah tu buat kerja biasa, rutin biasa. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Kena ada beza lah. Maksud daripada hadir kita majlis hari ini adalah beramal ketika kita berseorangan dan bukan dalam majlis ilmu ini. Itu dia punya target. Dia kata Imam Ibn Jauzi, ya, wa idza lam ya'mal bima yasma', kalau dia tak beramal dengan apa yang dia dengar, kana ziyadah fil hujjah alai, sebenarnya menjadi hujah pula ke atas dia dekat akhirat nanti. Dah datang majlis ilmu tak amal, kena teruk lagi. Tuan-tuan, saya tak nak dah cakap benda ni, saya baca aja. Kalau saya cakap benda ni bimbang juga, itu tak nak datang majlis ilmu lah. Nanti kalau tak amal makin kena sebat lagi ke akhirat. Jadi baik tak payah datang. Tak payah datang pun kena sebat juga, sebab mengabaikan tanggungjawab, mengabaikan waktu kosong, mengabaikan amanah, kena sebat juga. Jangan anggap tak payah datang lah. Macam ada orang kan, kita baca fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Yang dalam solat mereka lalai, baik tak payah solat, celaka kalau tak khusyuk. Jadi kalau tak solat lagilah celaka, lebih 2 kali celaka lagi, tuan-tuan. Sebab itu kita kena jangan buat excuse lah. Hidup atas dunia memang jangan excuse banyak, yang kita kena buat mujahadah banyak. Itu yang kita perlukan. Dan memang khuffatin nar bisyahawah wa khuffatil jannah bil makarih, Nabi kata. Jalan ke syurga dengan susah-susah, payah, duri-duri. Jalan ke neraka dengan syahwat, seronok, gembira, mengikut hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Imam Ibn Jauzi kata lagi, wa inni la'arif, aku tahu sangat, khilaqan, ada banyak kumpulan yahdurunal majlis, orang yang hadir dalam majlis mundu sinin, bertahun-tahun dia hadir dalam majlis begini. Wa yabkuna wa yakhsha'un, masa dalam majlis mereka menangis, mereka nampak khusyuk. Wala yataghayyar ahaduhum amma qad i'tada minal muamalat fi riba. Tapi bila keluar daripada majlis buat bisnes, bisnes adalah separate daripada majlis zikir. Zikir adalah zikir, bisnes adalah bisnes. Bisnes menipu, muamalat riba masih riba lagi. Dia kata kalau saya cerita ni kan panjang bab riba ni, kan? Tapi maknanya Imam Ibn Jauzi pun cerita bab riba ni. Dia kata majlis zikir punya hebat, rasuah kat luar ambil hebat juga. Apa benda? Contohlah wal ghish fil bai', tipu dalam jual beli dan tak tahu tentang rukun solat, mengumpat orang muslimin dan menderhaka ibu bapa. Contoh, tuan-tuan, ini semua ada ni. Kemudian wa ara ba'dhum anna mujalasatal ulama. Ni satu lagi tipuan iblis dalam farak cabang dalam bab ni. Ada orang yang ditipu oleh syaitan dengan bila kita diajar mujalasatul ulama, betul tak? Duduklah bersama ulama kerap kita duduk dengan para ulama dan salihin, ya? Tapi syaitan tipu mereka ni. Sebab apa? Tadfa anhum,
mereka menganggap dengan menduduk dan bersama dengan para ulama ini akan menjadi sebab nanti dekat akhirat mereka tak akan kena lagi dah dengan azab. Padahal duduk itu untuk supaya kita dapat kekuatan semasa tak duduk dengan mereka, kita boleh beramal. Hebat, kita boleh jadi ingat masa duduk tu bagus dah lah, tapi tak cukup. Tapi syaitan tipu kita kata cukup dah. Poin saya nak sebut kat sini, Ibn Jauzi sebut tu lah. Poin dia bukan tak bagus datang, memang lebih bagus daripada orang tak datang, lebih bagus daripada orang yang tidak rapat dan mesra dan merapat hubungan dengan para ulama dan salihin. Tetapi adalah syaitan menipu kita menganggap itu saja target dia. Ya. Dan di kat sini wa aqama qauman minhum litafarruj, dan mereka duduk dekat situ, mereka tak bertaubat dan duduk lama dekat majlis-majlis macam ini. Wa aqama qauman minhum, dan mereka duduk tu semata-mata merasa macam nak isi waktu kosong mereka. Ya. Fima yasmaun, dan rasa gembira dengan apa yang mereka dengar. Oh, gembiralah kita dengar dengan zikir hari ini, kita dengar majlis ceramah hari ini. Wa ahmalul amal bih, tapi melalaikan beramal dengan apa yang didengarinya. Ya, itu dia. Habis. Kemudian yang kelima, tipu daya iblis yang kelima adalah daripada bab pemilik harta. Ni pemilik harta. Pemilik harta ini syaitan menipunya dari sudut empat aspek. Yang pertama, dari aspek mendapatkan harta. Dia pun bawa hadis Nabi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal min halal au min haram au haram. Hadis yang sahih. Akan datang satu zaman manusia tidak lagi mengambil berat daripada mana cara dia dapat harta, daripada halal atau haram. Maka iblis akan melalaikan kita, mengatakan, menipu kita, mengatakan yang halal ni untung kecil, yang halal ni untung kecil, yang haram ni yang best ni, yang tak haram ni ada ulama yang kata harus ni. Oh, mana pandai dia kan. Dia mula, syaitan akan mula mencucuk-cucuk. Ya. Ni macam contohnya lah ni, ada orang yang main skim cepat kaya, ada yang guna emas, ada yang guna multi level, macam-macam. Bukan semua multi level haram, bukan semua emas punya cara berbisnes haram, tapi ada yang ditipu yang dah terbukti nampak haram pun mereka nak guna pendapat-pendapat itu, pendapat-pendapat yang lemah ini untuk menghalalkan apa yang mereka dapat tanpa rasa bimbang. Auzubillah. Yang kedua, ditipu oleh iblis dengan cara min jihatil bukhl, kebakhilan. Bakhilnya mereka dengan nak menyedekahkan harta. Dan faminhum, tak keluarkan zakat, sebagai mereka tak keluarkan zakat dan berharap dekat akhirat nanti Allah ampunkan mereka kerana besar sangatlah 2.5% ni, ya Allah, mereka menganggap. Atau sebahagiannya dah keluarkan zakat tapi kemudian rasa bakhil, tahun depan tak keluar dah, tahun ni je keluar. Dan sebahagiannya merasakan pula dia menipu Allah. Dia tipu. Contoh dia kata dekat sini, dia hadiahkan, dia beri sedekah, duit dia patut cukup nisab dah, 8,300 contoh nisab, dia cepat-cepat sebelum kena bayar zakat dia sedekah RM50 kat orang. Terus dia turun nisab, tak payah bayar zakat. Dia pun seronok, tak payah bayar zakat, aku tak cukup nisab. Padahal dia tipu je. Dia beri sedekah kat last minute sebab tak mau kena bayar zakat. Ini ada. Dan kemudian saya lompat sikit, ada orang yang keluarkan zakat sebagaimana yang sepatutnya. Kemudian iblis akan berkata, bisik pada dia, ma baqiya alaika, apa yang kamu tinggal untuk diri kamu ni, penat-penat cari, tiba-tiba kamu beri kat orang, beri. Fayamna'hu, dan syaitan akan melarang dia daripada memberikan sedekah. Dan akhirnya larang punya larang, tak beri punya tak beri, lalah mati. Bila mati, semua duit bagi kat waris. Atau lagi teruk lagi, beku saja, waris pun tak dapat, beku saja kerana tidak ada wasi. Lagilah malang tuan-tuan. Syaitan pun sukalah. Baik, abad ni saya bawa dia ni ahli hadis. Bila ahli hadis, paling kurang pun kalau dia nak bawa satu dalil yang agak ada, bolehlah kita cerita, utamakan sikit cerita. Macam ni cara dia, bi isnadin anil dhahhak. Nampak? Dengan sanad daripada dhahhak an Ibni Abbas. Ni bukan hadis Nabi, daripada Ibnu Abbas. Qala, berkatalah Ibnu Abbas, awwalu ma duriba dirham akhadahu iblis faqabbalahu wa wada'ahu ala ainihi wa surratihi. Bila dirham, duit dicipta, bila mata wang dicipta, syaitan ambil iblis dia ambil duit ni, lalu dia pun cium. Wah, ni pun cerita pelik kan ni, cerita magic juga ni.
Tapi ada sanad sikit lah, at least better sikit lah daripada hukia je. Lalu iblis pun ambil, dia pun cium, dan dia pun letak di antara dua mata dia. Oi, mulia betul duit ni dekat perangai iblis ni. Wasuk, kemudian lepas letak dekat dua mata, letak dekat pusat dia pula, pusat dia. Ya ilaha illallah. Oh, kalau adalah orang yang ambil duit letak kat pusat ni, seronok sangat, iblis lah kot perangai dia. Kemudian sambil berkata, dia berikrar. Ketika dia letak duit kat tengah mata dia dengan kat pusat, dia pun berikrar. Dia kata apa? Bika utri, dengan kerana engkau lah aku akan melampaukan manusia kerana nakkan kau. Wa bika akafir, dan dengan sebab engkau lah aku akan menyebabkan ramai manusia boleh jatuh kafir. Ini raditu min ibni adam bihubbihi dinar. Syaitan berikrar juga, aku redha kalau anak Adam cintakan duit lebih daripada mereka sanggup menjadi hamba, min an ya'budani, menjadi hamba kepada aku. Faham tak ni? Syaitan maknanya, kau tak nak jadi hamba aku, tak apa, asal kau jadi hamba duit. Itu pun lebih best, aku lebih suka. Sebab substance tu sampai sebenarnya. Substance, inti yang syaitan nak bawa kita jauh pada Allah tu sampai melalui duit. Walaupun contohnya, walaupun kamu tak mau ikut bomoh-bomoh pelik-pelik ni kan, tak apa, asal kau jadi, kau percaya pada duit menentukan rezeki, duit menentukan masa depan, semata-mata duit. Itu sudah cukup dah. Ada orang, saya tak percaya bomoh ni apa ni, buaya lah, pelampau lah, bubu lah, apa, saya tak percaya. Oh baguslah, tak apa, iblis kata tak apa, asal kau percaya kat duit cukup. Duit yang menentukan segalanya, money is everything. Cukup dah bagi dia. Itu dia. Kemudian satu lagi, ini pun cerita magic pelik juga. Tapi tengok Ibnu Jauzi dia buat macam mana. Wa anil A'mash, daripada A'mash, ada nama ni. Anis Syaqiq an Abdillah, daripada Syaqiq, daripada Abdillah. Qal, berkata, inna syaitan, sesungguhnya syaitan akan menghalang sedaya upaya manusia daripada melakukan kebaikan. Fa idza a'yahu ittaja, dan bila mana berjaya mereka disesatkan dengan duit contohnya, dia akan dipengaruhi, ataupun syaitan ni akan baring di atas duit dia. Bila orang ni dapat duit, depan tak mau buat baik, dapat duit, syaitan ni seolahnya secara spiritualnya dia akan baring atas duit-duit kita, khususnya tak keluar zakat tu lah. Dia akan baring. Bila dia baring tu, maksud dia apa? Maksud dia fayamna'uhu an yunfiqa minhu syai'a, maka dia akan menyebabkan kita rasa berat sangat nak bagi sedekah. Beratnya duit ni, berat. Rupanya syaitan duk baring situ. Ini kalau zaman-zaman dulu lah, zaman dulu disimpan duit dekat dalam bejana ke, atau bawah tilam ke, syaitan duk baring atas tu. Kita dekat bank, syaitan banyak dekat bank, syaitan banyak dekat buku akaun gitu tu. Duk baring belambak situ. So kita nak keluarkan duit pun gigil-gigil, takut-takut kan. Itu dia. Baik, habis. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga punya syaitan menipu manusia dari sudut harta, min haith takthir bil amwal fa innal ghani yara nafsahu khairan minal faqir, daripada sudut orang yang ada banyak harta, yang mana orang-orang kaya akan ditipu oleh iblis. Kenapa dia ditipu? Yara nafsahu khaira, dia merasa diri dia lebih baik daripada orang yang fakir. Yang ini satu cabaran tuan-tuan. Macam orang yang alim menganggap diri dia lebih baik daripada orang yang kurang alim. Walaupun sebenarnya memang betul lah patutnya kalau dia beramal dengan ikhlas dan sebagainya, tapi perasaan itu perlu dikekang. Macam orang yang banyak duit merasa dia lebih hebat. Ini lebih tak kuranglah sikit sama dengan ilmu. Sebab duit ni, ada orang dia lebih kaya bukan sebab dia pandai bijak apa, tapi dia pandai menipu. Dia pandai ambil rasuah, dia pandai memanipulasikan, menipu orang, keadaan orang, maka dia kaya. Dia pandai bodek contohnya. Kita ni yang tak apa nak kaya, tak apa nak pandai bodek. So jadi itulah yang menjadikan kita tidak kaya. Tapi kat sini syaitan akan terus menggambarkan kamu lebih mulia. Nampak saja orang tak apa kaya, tengok naik kereta kecil, alah orang ni
naik kereta macam ni nak tunjuk ego kat aku, kan? Kita duk pakai kereta Ferrari, tengok motor Kapcai, nak potong cilok aku pula. Aku pakai Kapcai je, aku boleh beli 20,000 Kapcai kau tu. Contohnya, kan? Jadi ni orang kaya ditipu oleh iblis dengan perasaan-perasaan sebegini. Dan yang keempat, tipuan iblis kepada orang yang ada harta, dari sudut harta, fi infaqiha, daripada sudut menggunakan harta itu. Dia akan gunakan dari sudut yang membazir dan israf. Apa maksud israf? Apa maksud tabzir? Tabzir menurut Imam Al-Jurjani, tak salah saya, bermaksud menggunakan duit kepada benda haram. Itu tabzir. Sebab itulah tabzir, mubazirin min ikhwani syayatin, ikhwan saudara mara syaitan. Israf adalah menggunakan duit pada benda halal, harus, tapi terlebih daripada keperluan. Itu dia. Kita beli kasut halal tapi terlebih, ada 25 pasang. Contohnya, kan? Beg tangan halal beli, tapi kita beli ada 50 beg tangan kita, sebab kita ada baju kurung 50, kita nak sama warna dia. Contoh. Itu israf, itu bukan tabzir. Walaupun dalam bahasa Melayu kita panggil sama saja, membazir, kan? Ataupun boros. Boros apa? Membazir sama tak? Tak tahu, tuan-tuan, kena tengok kamus dewan, ya. Ya, itulah. Baik, kemudian yang terakhir pada hari ini kita ambil, iaitulah man yatasaddaq alal ajanib, orang yang bersedekah kepada orang asing, wa yatruk birral aqarib wa hum aula, dan mereka meninggalkan saudara mara yang terdekat. Ini ditipu oleh iblis. Bi isnadin, apa ni, daripada sanad, daripada Salman bin Amir berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin, sedekah di atas orang fakir miskin adalah dianggap satu sedekah. Was-sadaqatu 'ala dzir rahim, dan sedekah kepada kaum kerabat adalah dapat dua pahala, sedekah dan silah, dan menyambungkan hubungan. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Tirmizi, hadis yang sahih, ya. Jadi dekat sini berkata pula daripada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, ya, berkatalah Rasulullah, inna afdala sadaqati as-sadaqatu 'ala dzir rahimil kashih, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang kamu bagi kepada kaum kerabat kamu yang kamu tak suka dia. Macam yang kamu tak suka dia. Ada tak di keluarga yang kamu rasa menyampah betul tengok dia ni? Yang itu yang paling bagus kamu bagi sedekah. Sudah. Hadis tu riwayat siapa? Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tabarani, hadis yang hasan, ya. Yang mana waqala musannifu rahimahullah, berkatalah Imam Ibnul Jauzi, kalaulah kamu menggunakan duit kamu untuk sedekah dan kamu berikan sedekah ini, saya ambil satu poin yang menarik je. Fa inna, mestilah kamu sedekah pada yang bercanggah dengan hawa nafsu, yang bercanggah dengan hawa nafsu kamu. Maksud dia apa? Fa in taman tasaddaqa ala dhi qarabah yuhibbuh faqad ittafaqa ala hawa. Sedangkan kalau kamu berikan sedekah duit tu pada kaum kerabat yang kamu suka, kamu sedah pun mengikuti hawa nafsu. Tipu syaitan kita sekali lagi, pandai syaitan. Berilah sedekah, tu kita pun belajar sedekah pada kaum kerabat lagi bagus. Ustaz tu pun full stop kat situ. Kita balik, long saya tak suka, long ni banyak ni, beri kat Angah lah, beri kat Angah. Sebenarnya kita tertipu juga. Tertipu kerana itu sebenarnya kita mengikuti syaitan dan hawa nafsu. Tapi maknanya kalau gitu aku beri, aku tak suka je lah, yang aku suka tak payah bagilah walaupun dia perlu. Janganlah macam tu. Bagi dua-dua lah maknanya. Yang kita suka pun tak bagi, yang bagi yang kita tak suka pun kita bagi. Ada ke kaum kerabat yang kita tak suka ni? Takkan tak ada kot. Ataupun yang dia tak suka kita tak ada, kita kosong-kosong je, dia yang tak suka kita. Ada? Tak kira lah. Tapi yang penting kita nak mukhalafatul hawa. Itu sahaja. Baik, kemudian satu lagi, okey, habis kat situ. Yang ini kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi sebelum kita ni ada beberapa soalan kita sempat ambil sikit saja. Soalannya
Baik, ada soalan. Bulan lepas Ustaz ada sebut tentang masjid dan musalla, surau. Bagaimana kesimpulannya? So, kesimpulannya macam ni. Masjid ni, kalau kita lihat perbincangan para ulama, ringkasnya dia ada ciri dia. Ciri masjid yang pertama, dia itu dibina khas untuk didirikan solat. Itu yang pertama. Itu yang saya nampak yang paling disepakati oleh ulama. Regardless solat Jumaat dibuat atau tidak. Saya ingat betul bulan lepas saya ada sebut sikit kan, saya kata ada ulama kata mesti buat solat Jumaat, tapi sebenarnya yang lebih rajih adalah tak solat Jumaat pun tak apa, tapi solat fardu saja pun tak apa, ataupun solat fardu tapi sebab kawasan orang bekerja tak penuh, contohnya macam masjid terapung, masjid kristal kan, tahu masjid kristal dekat Terengganu, saya dipahamkan tak berapa ramai lah jemaah dia, sebab tempat dia bukan tempat orang kerja dan bukan tempat penginapan, bukan rumah-rumah orang, so tak ramai, ataupun tak ada langsung kadang-kadang. Ataupun masjid Selat Melaka dekat Melaka pun sama juga, tak ada orang, tempat tu patut tempat jual beli, tapi ada Arab Town, Arab Mall, tapi terbengkalai, jadi tak ada orang kat kawasan tu. Ia tetap masjid. Apa penting nak tahu itu masjid atau tidak? Sebab ada banyak hukum hakam yang berkait dengan masjid, iaitulah yang pertama, tak boleh jual beli dalam masjid. Nabi kata siapa jual beli dalam masjid, dia doa kerugian bagi dia. Yang kedua, perempuan haid tak boleh duduk di dalam masjid. Yang ketiga biasanya adalah kita bincang pasal tahiyatul masjid, solat tahiyatul masjid. Jadi iktikaf. Jadi sekarang ni dalam bab surau Mutiara Gombak ni contohnya, ia masjid ke tak masjid? Boleh iktikaf ke tak boleh iktikaf? Mengikut pendapat jumhur, dia dibina khas untuk masjid atau bukan? Kalau bukan tu maknanya dia dibina dekat pasaraya, dia diubah jadi pasaraya. Contohnya tuan-tuan dekat pejabat contohnya Telekom, salah satu bab bangunan tu, salah satu floor tu dijadikan surau. Yang itu bukan masjid, itu surau, sebab dia boleh diubah jadi tempat kerja. Masjid mestilah tempat itu khas diwakafkan untuk dibina dengan tujuan untuk tempat solat. Jadi kalau dia tak boleh buat benda lain, dia punya reka bentuk pun untuk solat, walaupun dia boleh jadi benda lain sepatutnya kalau orang nak buat lah, tapi nampak cara binaan itu bukan untuk lain daripada masjid. Jadi kalau gitulah sebenarnya surau ini, kalau ikut definisi itu, boleh dianggap masjid surau ni, boleh iktikaf surau ni, walaupun tidak dibuat solat Jumaat, selagi mana dia diniatkan pembinaannya untuk didirikan solat sahaja, maka dia adalah masjid. Dan wanita-wanita dan perniagaan, semua ni kena jaga-jagalah bila dah dianggap masjid. Meniaga tu para ulama duk bincang, dia ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Apa pun dia tak ada barakah. Tapi perniagaan tu sah menurut majoriti ulama. Macam berniaga selepas azan kedua waktu hari Jumaat, bagi orang yang wajib solat Jumaat, dia sah menurut mazhab Syafi'i, tapi berdosa. Baik, habis. Ya. Okey, portion perempuan adalah kawasan iktikaf, dan dia adalah masjid. Dan adakah koridor masjid itu dianggap masjid? Ini ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengambil pendapat, contohnya dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair, al-harimu lahu hukmun ma huwa harimun lah.
apa yang berada di koridor dia ataupun di sekitar masjid dianggap sekali. Sebab itulah bila kita ambil wudu, lelaki punya aurat di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut. Lutut tidak aurat bagi lelaki. Tapi kerana nak menyempurnakan lutut punya pusat di antara tu, lutut pun jadi wajib juga. Jadi kat sini kena tengoklah. Ya, kena tengok. Bagi wanita yang haid, boleh duduk atau tidak boleh duduk. Yang ini kena discuss kemudian lah, panjang sikit ya. Baik. Soalan seterusnya, bolehkah kami mengikuti ilmu akhir zaman oleh Syekh Imran Hussein? Wallahu alam. Saya tak berapa tahu sangat dia punya idea dalam bab akhir zaman ni. Yang saya tahu dia ni banyak sangat dengan teori-teori dia, wallahu alam. Saya tak pasti lah, itu bukan bidang yang saya mendalaminya, wallahu alam. Kemudian yang ini muamalat kita tangguh dulu. Kemudian bolehkah saya berpegang pada pendapat yang agak longgar tapi beramal pendapat yang agak ketat? Maknanya dari sudut dalilnya yakin dengan pendapat yang longgar tu, tapi ketika amal saja ambil yang lebih baik, ambil yang ketat. Boleh, sangat digalakkan. Ialah yang disebutkan oleh para ulama. Contohnya gini contohnya dalam mazhab Syafi'i kalau tersentuh isteri batal. Dalam mazhab Maliki dan Hambali tak batal kecuali dengan syahwat. Dah kita tersentuh, kita mungkinlah dari sudut dalil kita pegang mazhab Maliki, tapi dari sudut pengamalan kita tengok tak ada halangan pun, kita nak ambil wuduk balik, kita ambil wuduk balik lah. Boleh, sangat digalakkan. Malah itulah juga yang saya lakukan dalam bab yang tertentu lah. Ya. Baik, kemudian yang seterusnya, tawaf. Adakah kita digalakkan menunaikan umrah di bulan Ramadan bagi mereka berkemampuan? Ini kerana tersebut adalah hadis umrah pada bulan Ramadan melalui satu haji, betul? Dan digalakkanlah bagi mereka yang mampu, tetap sunat. Tapi galakkan itu kalau ada yang lebih utama. Contohnya ada fakir miskin di kalangan kaum Karabah, Allah dan keredaannya berada di Malaysia, di Gombak dan juga di Mekah. Tak semestinya kamu kena carinya di Mekah. Ya, begitu. Yang seterusnya, apakah diharuskan kita berzikir sambil menari? Okey, berzikir sambil menari. Saya telah pun membaca tajuk ini di Karangkraf, dan kesimpulannya begini. Yang pertama, saya masih ingat lagi Syekh Izzuddin Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam ada mengatakan bahawa dalam kitab Qawaidul Ahkam, bahawa kalaulah menari itu ada kaitannya dengan ada takhannuth, ada takassur. Menari itu ada keperempuanan punya cara goyangan, ada cara keperempuanan, kelembutannya ada kat situ, maka itu haram. Yang kedua, disebutkan juga benda yang sama oleh banyak ulama lain, antaranya adalah oleh Ibnul Jauzi dalam kitab kita ni Talbis Iblis. Boleh tengok nanti bila sampai bab tu, pun sama juga, dia kata tak boleh gambar macam mana orang yang tua, orang yang ada janggut panjang boleh menari-nari menjatuhkan maruahnya, maka hukumnya haram, dia kata. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti juga seorang yang sangat diketahui pro kepada kumpulan tarikat. Dia sendiri pun agak keras. Dia kata kalau dalam bab tamayul, iaitulah dalam bab bergoyang sambil berzikir yang ada menyerupai wanita dan ada macam pondan, maka ini semuanya adalah tak dibenarkan. Daripada banyak-banyak ulama dalam 4 mazhab yang saya pernah tengok, yang saya baca, saya boleh simpulkan begini. Yang pertama, tidak semua gerakan semasa zikir itu haram. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Yang harus yang saya tengok perbincangan disebut oleh para ulama, iaitulah pergerakan
semasa zikir yang bergerak secara semula jadi, yang memang bukan dibuat-buat. Contohnya macam kita baca Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman, kita gerak kan sikit, tamayul lah ni. Tamayul dia tak besar, tapi dia bergerak juga. Dia menari-nari lah ni sebenarnya, tapi tak berat. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu bergerak tu. Yang itu harus. Ya. Yang tak harus ada beberapa keadaan. Yang pertama, dia bergerak macam pondan. Ini saya rujuk semua 4 mazhab kan dapat dari kitab-kitab silam macam pondan. Macam pondan ni ataupun macam perempuan, ada keperempuanan, ada kelembutan. Sebab Habashi yang menari masa bermain dekat masjid tu, mereka dalam hadis riwayat yang lain menunjukkan mereka bergerak secara kejantanan. Mereka menari main pedang, seolah-olah kita tengok Jet Li bersilat. Jet Li pula bersilat, berkungfu. Jet Li berkungfu kejantanan. Yang itu mereka main. Mereka main pedang punya goyang-goyang. Itu kejantanan boleh. Tapi kalau perempuan macam mana? Minta maaf, bagi pendapat saya, boleh tolak, boleh terima. Saya tengok contohnya di Turki ada kumpulan tarikat yang mereka pakai tarbus, mereka pakai kain kembang. Mereka pun goyang, pusing. Pusing. Kain pun kembang, ya? Yang ini kebapukan, kepondanan memang ada. dan bagi saya memang yang inilah yang masuk dalam yang Izzuddin Abdul Salam kata haram, Al-Buti pun tolak, ya, ramai lagi tolak, Ibnu Jauzi tolak dan sebagainya. Ya. Yang berapa tadi? Apa tadi yang pertama saya sebut tadi, keperempuanan, takasur, ya. Dan tamayul. Okey, yang pertama tadi ya keperempuanan, yang keduanya adalah apa saya sebut tadi? Okey, isqatul muruah, yang mana pergerakan itu kalau kamu sendiri lihat, kamu tahu dia menjatuhkan maruah. Contohnya sesaudara sini, katalah sesaudara depan ni saya kata okey, berdiri masing-masing. Saudara berdiri. Okey. Ikut berjoget. Saudara pun berjoget, bergerak. Saudara cuba tengok ambil selfie, video, balik rumah tengok, rasa malu tak? Kalau rasa malu, jatuh maruah maknanya. Ikut uruf dia jatuh maruah. Tapi kalau semua manusia di kawasan bandar ataupun negara itu tak jatuh maruah, itu adalah gagah, tak apa, itu gagah. Tak jatuh maruah. Maknanya ikut uruf juga. Kalau uruf dia anggap itu maruah, yang goyang kuat-kuat, goyang macam ni tak jatuh maruah. Tapi goyang yang nampak macam orang gila, ni namanya takasur. Yang ketiga, goyangan gila. Goyangan gila yang disengajakan, ini pun boleh jadi haram juga, sebab dia boleh menyebab fitnah kepada orang itu, dan fitnah orang yang lihat jadi fitnah sebab anggap apa Islam macam ni, ataupun fitnah kepada orang itu, dia anggap aku ni power tu, khusyuk tu aku ni, dia rujuk di dalam diri dia, ataupun membawa fitnah kepada Islam, dan macam itu keadaan dia, ya. Dan yang seterusnya iaitulah yang bergerak, isqatul muru'ah, keperempuanan yang di luar kawalan, dan ni yang keseluruhnya yang bercampur laki perempuan. Bercampur laki perempuan. Ini yang semua ada dalam dalil lah. Habis. Jadi selain daripada tu bergerak sikit-sikit semua sekali itu masih lagi diharuskan, ya. Yes. Tak ada masalah. Yang itulah yang dikatakan goyangan yang semula jadi. Tetapi betul, goyangan semula jadi orang takasur, orang yang gila-gila punya bergoyang, tapi betul-betul dia bukan buat-buat, yang itu sebahagian ulama kata harus. Ini yang disebut mutawajid, orang yang dalam keadaan yang fana. Yang ini dia tak buat-buat, yang ini antara dia dengan Allah lah. Dia dengan Allah lah. Ini di luar kawalan, dia dah macam hilang akal. Ketika itu dia tidak lagi taklif. Itu tak apa. Ya, itu dia.